Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita sekali lagi dengan limpah dan izin daripada Allah SWT dapat sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Ta'ala untuk masih lagi bernafas tamu ke bumi ini. Dan seperti mana dijanjikan pada pagi ini kita akan berkuliah seperti biasa, kuliah subuh kan? Yang mana saya ucap terima kasih banyak kepada semua yang begitu kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua usaha murni kita di dalam menuntut ilmu ini akan diberkati oleh Allah SWT. Semuanya kita berada di dalam majlis ilmu. Allah Maha mengetahui betapa sukarnya kita pada kali ini untuk bergerak pada satu tempat ke satu tempat, kan? Disebabkan oleh kawalan pergerakan, tetapi ini tidak menghalang kita untuk menghadiri majlis ilmu di dalam kuliah subuh taman-taman syurga maya ini. Mudah-mudahan rumah kita yang dihiasi dengan majlis ilmu ini juga akan diberkati oleh Allah Ta'ala dan juga dilimpahi dengan cahaya, dilimpahi dengan keberkatan disebabkan oleh kita datang ke majlis ilmu. Kerana di dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya. Mudah-mudahan malaikat sampai ke rumah kita. Disebabkan kita mengikuti kuliah subuh pada pagi ini, kan? Malaikat turut bersama dengan kita memayungi kerana atas usaha relanya, kerana relanya atas usaha orang-orang yang nak berada di dalam majlis ilmu. Bayangkan setelah kita bersahur pagi tadi, kan? Kita bersahur pagi tadi, kita boleh je kalau nak tidur balik lepas subuh, kan? Tapi alhamdulillah lepas subuh tuan-tuan dan puan-puan pilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ada pahala, ada keberkatannya tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang dijanjikan, pagi ini saya akan membawa satu topik yang diminta oleh ramai orang tentang menangis, menangis kerana takut kepada Allah. Menangis kerana takut kepada Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini program kuliah subuh kita pagi ini ditaja oleh produk pemakanan kesihatan yang dibawakan oleh Puan Azriah Azmer. Terima kasih banyak Puan Azriah Azmer, yang mana saya akan ceritakan tentang produk ni sedikit nanti. Dalam seketika nanti saya akan cerita juga tentang produk ni. Bagaimanakah ini adalah merupakan jawapan jugalah katanya. Jawapan kepada slimming. Kalau siapa yang masa nak kurangkan berat badan. Kadang-kadang saya nak cerita juga bab kurangkan berat badan ni. Ada orang yang nak kurangkan berat badan sebab nak lawa, sebab nak elok. Kalau boleh kita perbetulkan supaya ada keberkatannya, iaitu kita nak kurangkan berat badan supaya ringan badan kita, mudah nak bangun beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, bila ringan badan kita, kita tak sorry mana beribadah. Ni kan nak sujud pun la ilaha illallah. Nak bangun dan bersujud pun satu hal, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi saya akan ceritakan produk ini sebelum saya membuat sebelum kita melihat kepada apa orang kata soalan-soalan yang akan ditimbulkan oleh semua pada hari ini. Jangan lupa kemukakan soalan, dan di hujung kuliah subuh hari ini ada satu pengumuman penting, iaitu tentang program zakat yang kita akan adakan. Program penerangan tentang zakat. Jadi saya akan explain kepada anda. Jadi jangan tanya dulu dekat sini tentang zakat, sebab ada forum yang saya sediakan untuk anda semua. Saya yakin banyak sangat soalan tentang zakat. Saya akan buat satu forum khas, panggil orang yang berilmu, orang yang paling tepat untuk menjawab soalan berkaitan dengan zakat, fidyah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita menangis kerana takut kepada Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah memberi satu khutbah yang belum pernah aku mendengar khutbah sepertinya sebelum ini. Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Katanya yakni Anas. Katanya yakni Anas. Lalu para sahabat Rasulullah SAW menutup mereka. Anas kata bila dia dah sebut macam ni, bila dibaca oleh Rasulullah, bagi satu ubah bila Rasulullah sebut ini, para sahabat menutup muka dan menangis terisak-isak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Huraian daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, pertamanya, banyak menangis kerana ingat pada Allah adalah digalakkan bagi setiap orang Islam. Yang kedua, adalah menjadi kewajipan kepada umat Islam supaya ingat mengingati antara satu dengan yang lain untuk hidup sebagai hamba yang diredai oleh Allah SWT.
Ketiga, umat Islam digalakkan supaya sentiasa mendengar cerita-cerita yang boleh menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan yang keempatnya, hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat mudah terkesan dengan nasihat dan mudah menangis kerana takut kepada Allah SWT. Seterusnya, kita digalakkan mencontohi para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud dua mata yang tidak akan disentuh api neraka untuk selama-lamanya adalah mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang bermalam dalam rangka berjaga di jalan Allah. Bayangkan. Pertama, mata yang menangis kerana Allah. Kedua, mata yang bermalam kerana dalam usahanya, niatnya sebab dia nak bangun malam berjaga kerana Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang jaga dua-dua perkara ni, yang mata dia menangis dan juga dia tidur malam sebab nak bangun balik kerana Allah, orang ini mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam kalangan salafus salih, dia beritahu betapa menjadi satu nikmat sebenarnya buat seorang hamba apabila dapat menitiskan air mata kerana takut kepada Allah SWT serta mengenangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dalam kalangan salafus salih ada menyatakan, menangislah kerana takutkan Allah SWT. Jika tidak dapat menangis, maka perlulah berusaha juga untuk menangis. Maknanya paksa diri kita menangis juga. Kenapa? Saya akan huraikan nanti. Menangis itu sebenarnya fitrah buat manusia, bukan ketika menghadapi situasi sedih atau takut saja manusia mudah mengalirkan air mata. Ada kalanya ketika kita gembira juga, kita akan menangis. Sepanjang usia kita ni, pernahkah kita menangis kerana mengenangkan dosa serta rasa takut kepada Allah? Seandainya tak pernah, atau kita terlalu suka untuk menangis, itu menandakan hati kita terlalu kotor dan keras. Tangisan paling istimewa seorang hamba adalah datangnya daripada hati yang benar-benar mengagungkan Allah SWT. Allah SWT memuji hambanya yang suka menangis kerana takut kepadanya, menerusi firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur ke atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka, maknanya tersembam muka mereka ni, sujud, mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surah Al-Isra ayat 107 hingga 109. Ternyata air mata yang tumpah itu bukan perkara sia-sia. Kita perlu ingat dan kita perlu mendidik diri kita ini supaya menangis kerana mengingati Allah SWT. Ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak, semua berada dalam keadaan gusar dan terlalu takut menanti saat amalan mereka diperlihatkan serta dihitung. Jika kita sentiasa memikirkan hal ini, pastinya akan melahirkan rasa gerun di hati kita. Ia juga mampu membuatkan kita menangis, lalu memohon kepada Allah SWT supaya melepaskan kita daripada segala azab siksaan ini. Di dalam bulan Ramadan, 10 malam terakhir, kita merayulah kepada Allah agar kita mendapat pembebasan daripada api neraka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sahabat Nabi SAW juga sangat mudah terkesan dengan nasihat dan mereka juga menangis kerana takut kepada Allah SWT. Kan? Yang mana dalam hadis tadi, macam mana Nabi baca khutbah tu, sahabat boleh menangis. Bila Nabi kata, kalaulah kita tahulah kan, hakikat ni dekat akhirat besok tu, kita takkan ketawa. Malahan kita akan banyak menangis. Langsung nangis. Bayangkan, dek Nabi puasa ni langsung nangis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Abu Bakar As-Siddiq turut digelar oleh anaknya Aisyah sebagai rajulun baki, iaitu orang yang selalu menangis. Bayangkan Abu Bakar yang garang, yang kuat, yang gagah perkasa di dalam peperangan ini juga kuat menangis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beliau sentiasa menangis di mana dadanya bergetar ketika solat di belakang Rasulullah SAW kerana mendengar ayat-ayat Allah SWT. Maka, jika kita benar-benar mengetahui tugasan dan tanggungjawab yang perlu dipikul di dunia ini, cukup berat dan tidak mahu juga diri tergolong dalam golongan bermasalah di akhirat kelak, sudah pasti kita akan sering menangis. Menangis itu dibenarkan, malah digalakkan terutamanya kerana menyesal atas dosa dan maksiat yang dilakukan untuk melahirkan rasa kesyukuran, serta ketika timbul rasa khusyuk dalam beribadah. Tangisan itu umpamanya cukup tinggi nilainya, cukup besar maknanya, kerana dia lahir daripada gabungan rasa kesedaran, penyesalan, keinsafan dan juga keimanan. Mudah-mudahan. Jika ada yang belum pernah menangis, maka menangislah ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, atau ketika kita memanjatkan doa sewaktu bangun beribadah pada sepertiga malam. Dalam sebuah kitab Hidayatul Hidayah, dia ceritakan bahawa
pada hari kiamat nanti. Kena dengar cerita ni betul-betul. Yang ni saya nak semua dengar betul-betul. Ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah ini diceritakan bahawa pada hari kiamat nanti akan didatangkan ke jahanam dengan meluarkan suaranya, dengan suara nyalaan api neraka yang sangat menggerunkan. Semua umat pada ketika itu menjadi berlutut kerana kesusahan, ketakutan menghadapinya dengan mendengar bunyi yang sangat kuat. Allah SWT berfirman yang bermaksud, kamu lihat pada hari itu, setiap umat berlutut, yakni merangkak pada lututnya. Tiap-tiap umat diseru kepada buku amalannya. Dikatakan kepadanya, pada hari ini kamu dibalas menurut apa-apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jasiyah ayat 28. Sebaik sahaja mereka menghampiri neraka, mereka mendengar kegeraman api neraka yang cukup kuat, bingit telinga. Sampai pakak telinga ni. Ya Allah, kuat betul bunyi. Kuat betul bunyi dia. Kan? Dengan nyalaan apinya, kegeraman api itu menggerunkan, bunyi menggerunkan, kan? Menggerunkan dengan nyalaan apinya sekali. Dan diterangkan dalam kitab tersebut bahawa suara nyalaan api neraka itu dapat didengar sejauh 500 tahun perjalanan jaraknya. Cuba fikir. Kan? Pada waktu itu akan berkata setiap orang hingga Nabi-Nabi dengan ucapan, diriku, diriku, selamatkan diriku ya Allah, selamatkan diriku ya Allah. Kecuali hanya seorang Nabi saja yang akan berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Siapakah dia? Itulah dia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda ingin menyelamatkan kita. Kan? Baginda pada masa itu akan keluarlah api neraka. Pada ketika itu kita lihat apabila Nabi ni mengenai umati tadi nak selamatkan umat dia, terdengarlah, akan keluarlah api neraka jahim seperti gunung-gunung. Umat Nabi Muhammad berusaha menghalang dengan berkata, wahai api. Pada ketika itu masa tu Nabi sebut, wahai api neraka, demi umatku yang bersolat, demi hak orang-orang yang bersedekah, demi hak orang-orang yang khusyuk, maka demi hak-hak orang yang berpuasa, pergilah engkau wahai api neraka. Nabi suruh api itu pergi. Pergi tak api itu? Tak. Api itu degil juga, tuan-tuan dan puan. Walaupun dikatakan sebagian api neraka tetap tidak mahu kembali. Lalu datang malaikat Jibril bawa segelas air. Dia bawa segelas air. Dia pergi kepada Rasulullah SAW. Kata Jibril, wahai Muhammad, kau ambil air ini dan siramkanlah kepada api itu. Lalu baginda mengambil air tersebut dan disiramkan pada api itu, maka padamlah api itu. Setelah itu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril AS, wahai Jibril, air apakah itu? Maka Jibril berkata, itulah air mata orang yang derhaka di kalangan umatmu yang menangis kerana takut kepada Allah. Sekarang aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu agar engkau menyiramkan kepada api itu. Maka padamlah api itu dengan izin Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, air mata kita ni insurans untuk kita akhirat kelak. Tetapi kita kena ingat satu perkara, menangis itu mestilah atas dunia, bukan akhirat besok baru nak nangis. Kata Sayyidina Abu Bakar, di akhirat nanti seramai-ramainya orang yang menangis sampai keluar air mata darah. Keluar air mata darah, punya banyak air mata darah tu sampai kalau letak perahu berlayar. Cuba fikir. Jadi nak menangis atas dunia ni. Jangan dah akhirat besok. Dah tak guna dah kita menangis. Sebab pada ketika itu sudah terlewat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak menangis atas dunia ni. Janganlah malu kalaupun kita ni lelaki yang menangis kerana takut kerana Allah SWT. Tetapi malulah jika menangis sebabkan perkara yang tidak sepatutnya lelaki menangis. Sedangkan salah satu kecantikan bagi seorang lelaki ialah mampu menangis kerana diingatkan. Air mata lelaki itu terlalu mahal untuk ditumpahkan. Tetapi kedengaran seumpama situasi ini apakah menggambarkan bahawa lelaki itu ego? Tapi sebenarnya air mata itulah menjadi bukti bahawa kita ini manusia yang lemah. Bukan hanya wanita saja yang layak untuk menangis, tetapi lelaki juga berhak untuk menumpahkan air matanya. Cuma bezanya mungkin dengan caranya sebagai seorang lelaki. Betapa seorang hamba itu pasti akan menghadapi dugaan. Pasti akan menjalani kesukaran dalam kehidupan kita. Kalau bernasib baik, jarang sekali kesedihan itu menghimpitnya. Tapi andai kata kasih sayang Allah kepadanya begitu kuat, maka akan terhimpitlah dia dalam terlalu banyak dugaan. Cuma yang pasti, Allah SWT tidak pernah zalim kepada hambanya. Dalam setiap kesukaran, pasti Allah akan sediakan kemudahan sebagai jalan keluar untuk hambanya. Cuma mungkin ada waktunya lama, ada waktunya singkat. Ada waktunya sekejap, ada waktunya ambil masa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh itu bersabar ialah kekuatan. Dan orang yang mampu bersabar dengan tiap dugaan dan kesukaran yang jatuh kepadanya, pasti dan tidak syak lagi adalah orang yang paling hebat pernah wujud.
Tetapi bersabar itu bukanlah bermakna tak boleh kita tahan nangis. Menangis tidak ada masalah. Tetapi janganlah menangis sehingga kita menyalahkan Allah SWT. Menyalahkan takdir. Sedangkan ini sebenarnya ujian yang mana Allah nak ampunkan dosa kita dan mempertingkatkan darjat kita, seperti mana tajuk-tajuk yang pernah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebelum ini. Nabi Muhammad SAW sendiri tatkala malam bertandang, saat sujudnya, Nabi kita sentiasa menangis, tuan-tuan dan puan sekalian. Sedangkan dia insan pilihan, maksum, tidak ada dosa, tuan-tuan dan puan sekalian. Namun baginda SAW tidak pernah lupa dengan sifatnya sebagai hamba yang pasti dan pasti memerlukan Allah SWT sebagai pembantu dan penunjuk arah. Kerana itulah Nabi SAW menyuruh kita mengeluarkan air mata ketika berdoa. Andai kita tak mampu, buat-buat juga menangis. Paksalah diri kita menangis. Walaupun mula-mula itu paksa, akhirnya menjadi biasa. Nabi berdoa agar sentiasa diberikan peluang untuk menangis setiap kali doa ditadahnya. Telah bersabda Rasulullah SAW, Ya Allah, anugerahilah kepada kami 2 biji mata yang menangis kerana takut kepadamu sebelum tidak ditemunya air mata. Kan, kalau tengok ada satu kisah ni, bagaimanakah orang-orang hebat terdahulu, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Tuan-tuan cuba tengok. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang ulama hebat, tuan-tuan dan muslim. Bagaimanakah ketikanya, tabi'in, ketika sebelum ini, tuan-tuan, bagaimanakah dia ni, orang-orang kekasih Allah, yang mana dia ni menangis sampai rosak mata. Sampai dia jumpa tabib pada zaman tu, jumpa tabib lah. Bila dia jumpa tabib pada ketika itu, kan, pesan kat dia, wahai Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, cukup-cukuplah kau menangis. Kalau kau menangis sikit lagi, buta mata kau. Apa jawab Syekh Jalaluddin Ar-Rumi? Kata dia, apalah gunanya nikmat mata Allah berikan kepada aku, seandainya aku tidak gunakannya untuk menangis kerana Allah SWT. Jadi menangislah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang menangis ini juga kadang-kadang menjadi ubat kepada kedukaan dan juga kesengsaraan. Tapi pada hari ini, kadang-kadang kalau kita lihat, kita menangisi untuk perkara dunia, ini akan menjadikan kita menangis untuk perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. Kita akan menangis andai tidak mempunyai harta, sedangkan dalam kemiskinan itu bukanlah penghujung kepada kehidupan. Syaitan tidak takut jika dunia datang kepada kita, tetapi syaitan akan menakutkan kita dengan cara dunia hilang daripada kita. Jika hari ini kita ada banyak duit, maka syaitan akan tipu kita supaya jangan bersedekah, supaya wang tidak berkurangan. Sedangkan hadis Nabi SAW pernah bersabda bahawa tidak akan miskin orang yang bersedekah. Pilihlah yang mana satu jalan yang kita harus yakini sebagai seorang yang beriman dan beramal soleh. Sepatutnya kita harus menangis jika tidak merasakan manisnya iman di saat menunaikan perintah Allah SWT dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita telah menangis kalau kita ditipu apabila ditinggalkan kekasih, ditinggalkan manusia. Sedangkan pada penghujung waktu hayat ini, pasti dan pasti, kalau orang tak tinggalkan kita, kita juga akan meninggalkan dunia ini dan meninggalkan orang yang kita kasihi di dunia. Kita lupa sepatutnya air mata yang diberikan Allah digunakan untuk memikirkan dan merisaukan keadaan umat yang menderita sekarang dan ditangisi atas dosa-dosa yang dilakukan. Kita seringkali ditipu kerana kita menangis mengenangkan masa lampau yang sentiasa menghantui hari-hari kita. Masa lampau adalah sejarah dan pasti tidak akan dapat diputar kembali masa dan waktu yang telah berlalu detiknya. Mengingatkan saat indah bersama pasangan kekasih, tiba-tiba ditakdirkan Allah SWT untuk berpisah, akan menyebabkan kita menyalahkan takdir. Meratapinya hanya akan membawa kepada kematian, kepada semangat yang sedang berusaha tumbuh dalam hati kita, yang pasti akan menjadikan kita semakin jauh daripada pencipta. Yakinlah dengan iman bahawa Allah SWT menarik sesuatu pada kita kerana dia mahu memberikan sesuatu, menggantikan sesuatu yang lebih baik kepada diri kita. Dia lebih mengetahui apa-apa perkara yang terbaik untuk kita, lebih dari apa yang kita tahu tentang diri kita. Kerana dia yang mencipta dan mentadbir dunia ini. Hari ini nikmat air mata itu telah kita salah gunakan. Terlalu banyak air mata dibazirkan untuk sesuatu yang begitu sia-sia. Mengapa mahu membunuh jiwa yang masih mempunyai peluang untuk terus bangkit menghadapi hari esok? Mungkin pada hari ini kata-kata terkeluar dari bibir kita, tidak mustahil air mata yang kita keluarkan ini akan menjadi aset kita akhirat kelak, tuan-tuan dan puan sekalian. Tidak mustahil juga satu hari nanti apabila kita berhadapan dengan situasi yang berat, pasti kita menangis. Kita akan menangis juga, cuma kita tidak tahu kita menangis kerana apa pada ketika itu. Apakah
air mata yang sia-sia itu juga yang ingin kita jadikan saksi kepada Allah SWT kelak, tentu kita tidak mahu. Maka umat yang berada dalam keadaan menderita sekarang, adakah kita menangis, memikirkannya dan merisaukannya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum saya membuat kesimpulan, saya memberitahu betapa sesungguhnya menangis ini penting, insurans untuk kita akhirat kelak. Sebagaimana dia boleh membantu kita. Nabi kata, air mata yang mengalir kerana Allah akan mengharamkan mata kita ini daripada dijilat oleh api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita melihat kepada komen-komen kita pada hari ini, Alhamdulillah pagi ini kita mencecah ke 800 lebih. Jadi hari ini saya beritahu produk yang menaja program kuliah subuh kita hari ini adalah Adef Deflex, yang mana kepada ramai orang di luar sana yang nak kurus, nak slim, nak cantik, sihat, cara untuk bakar kalori dan sekat nafsu makan berlebihan dengan diet enzim ni, inilah dia. Kan kita dah cuba pelbagai produk, hampir orang kata hampir berjaya, tapi produk tak selamat pula. Ada orang bersenam pun dah fail, ponek pula, dah cuba diet tapi tetap juga nafsu makan juga yang tetap menang, tuan-tuan. Malu, rendah diri dan hilang keyakinan. Jadi Carbohawk Deflex ini, Carboflex ini minuman kesihatan yang diklasifikasikan sebagai health supplement yang mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, mengandungi CLA sebagai ejen utama pemecah lemak. Dia menghuraikan lemak dan juga menukarkannya kepada tenaga, menghalang penyerapan lemak dan karbohidrat yang berlebihan, mengurangkan nafsu makan kita dan memberikan rasa kekenyangan, memperbaiki dan mempertingkatkan kecekapan metabolisme tubuh badan kita. Maka dengan Deflex ini, semua orang kena cuba. Saya dah ambil satu sachet dah malam tadi, kan? Maknanya dia satu bekas ni ada 15 sachet. Ni tinggal 14 lah. Tinggal 14. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita cuba, semua orang kena cuba sebab kita semua kan kita ada toksin dalam badan kita. Tambah tahan pula musim Ramadan, bila kita berbuka dah bergaduh pula lauk pauk kat dalam paut kita ni. Nak tarawih dengan tadarus pun susah. Maka sedawa je lah kita masa tu. Esok dah nak buang air pula kan. Nak buang air pula sejam pula sebab tak lawas. Kan? Jadi masalah. Jadi nak menghadam pun ada masalah. Jadi bila kita minum Deflex ni, insyaAllah semua toksin, angin dalam badan akan diserap masa kita tidur. Dan esoknya akan clear. Jangan risau. Dia tidak menyebabkan kita sakit perut, buang-buang air teruk-teruk. Dia relax-relax aja macam biasa. Bagus untuk semua. Orang yang nak kurangkan kolesterol, hilangkan sembelit, buang angin dan toksin. Bila toksin kurang, insya-Allah kulit kita pun jadi cantik, tuan-tuan sekalian, ya. Kemudian Yaseru. Yaseru pagi tadi saya ambil waktu sahur. Alhamdulillah, ni merupakan Japan formulation matcha choc flavor. Ada rasa coklat, tuan-tuan. Memang sedap. Rasa macam ala-ala Milo dan Vico lah. Memang sedap. Tak adalah rasa macam ubat ke apa kan. Alhamdulillah. Yang ni tujuan Yaseru ni adalah untuk membantu mengurangkan nafsu makan yang berlebihan, membantu mengawal pengambilan kalori harian kita, memecahkan lemak-lemak yang degil, kemudian mengempiskan perut kita, meningkatkan metabolisme, mengaktifkan pembakaran lemak dari dalam, sangat membantu mereka yang nak menguruskan badan. Jadi yang ini kita minum masa sahur, insya-Allah dia akan bagi tenaga pada kita. Kita juga takkan rasa lapar kan, dan dalam masa yang sama dia akan bakar lemak-lemak kita. So sambil puasa, sambil lemak kita dibakar. Kenapa kita kena ambil Yaseru ni sedangkan kita sedang puasa? Kan kita dah kurang makan. Jadi jawapannya, Yaseru ni akan boost metabolisme dalam badan kita ni untuk tolong bakar lemak. Ingat, setiap orang metabolisme dia tak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah. So pada yang metabolismenya rendah, memang terbaik sangat kalau kita cuba Yaseru ni. InsyaAllah tak ada masalah. Ni kalau tak jauh-jauh kan tiba-tiba saya bancuh pula kan. Langsung apa. Baiklah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada Puan Azia Azmi. Puan Azia Azmi boleh terus kemukakan nombor telefon untuk dihubungi seandainya ada yang berminat untuk mencuba produk ni. Terima kasih sekali lagi kerana menaja kuliah subuh kita pada pagi ni. Baiklah, kita lihat soalan-soalan yang ditimbulkan berkenaan tajuk kita pada hari ini, menangis kerana takut kepada Allah. Okey, Nur Ain, Nazarni Azhar, terima kasih. Zuriati Salih, Waalaikumsalam. Sabina Hashim, Waalaikumsalam, terima kasih. Nur Kasih, Assalamualaikum Ustaz, topik yang baik. Memang untuk kita semua, ini adalah insurans untuk kita sebelum mati dan untuk hari akhirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Azriah Muhammad Azmi, jadi inilah dia yang penaja kita pada hari. Jadi kepada semua, tolong jadi bolehlah hubungi Saudara Azriah Azmi. InsyaAllah mudah-mudahan
dipermudahkan segala urusan kita. Mudahkan urusan kita. Dalam urusan kita nak menguruskan badan. Tapi ingat, saya beritahu, kalau nak kuruskan badan, niat kena betul. Niatlah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita dapat kuruskan badan tu, ringan sikit kita beribadah pada Allah. Tak adalah rasa borek badan tuan-tuan sekalian. Okey, insyaAllah. Muhammad Razif Ismail, Ustaz kata, memang Allah terima, paksa juga untuk menangis kerana Allah. Memang betul. Kita kena paksa juga diri kita menangis kerana Allah. Kita membiasakan diri kita, melazimkan menangis kerana Allah. Pada orang yang tak menangis, menunjukkan betapa kotor dan kerasnya hati kita. Ya, ingat tu. Eliza Ismail menyentuhnya tajuk ini, Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berubah. Saya pesan kat diri saya dan kita semua, mudah-mudahan kita semua berusaha bersungguh-sungguh untuk memperkuatkan diri kita, tabahkan hati. Kena ingat, bila kita kuat dan tabah, tidak semestinya kita tidak boleh nangis. Kita boleh menangis, tak ada masalah. Walaupun lelaki, tak ada masalah. Jangan kita fikirkan ego kita. Di hadapan Allah, siapalah kita, tuan-tuan dan sekalian. Kita hanyalah hamba Allah yang lemah, tuan-tuan. Mungkin saya nak baik, sebarang pertanyaan mengenai biskut semprit, air tangan nama saya boleh PM saya. Oh, Non Afikah pun sebagai dealer ya. Boleh call Non Afikah juga. Yani Razak, hari ni 866 hadir. Alhamdulillah, 800 lebih untuk hari Khamis, tuan-tuan. Kan, hari bekerja, hari biasa. Ustaz, saya lupa niat semalam. Boleh ke saya puasa pagi ni? Pagi tadi sahur tak? Dia ada dua. Pertama, kalau dah niat sebulan, tu sebabnya kita niatkan sebulan terus, senang. Niat sebulan terus, supaya takut-takut kalau terlupa, kita dah niat. Tapi anda kata kita bangun sahur pagi tadi, kita tak niat. Tak ada masalah, sebab ada juga pandangan, sebahagian pandangan menyatakan sahur itu juga adalah merupakan satu bentuk niat. Kenapa kita bangun sahur? Sebab nak puasa. Jadi sahur itu juga boleh dianggap sebagai niat. Zalina Sabardi, terima kasih. Yub, terima kasih. You never walk alone. Lin Fadlina, Air Mata Insyurans Akhirat. Nora Jamhari, Nora Krul, lawa baju dia. Ustaz, Kacang Abi Jahal is watching. Nur Hayati Abdullah, Muhammad Badru Abdullah, Syahidah Syah, makasih. Jalil Yati, Aspal Laila Abdullah, ramai yang menangis kerana Allah. Rasalah nikmat air mata hanya kerana Allah. Terima kasih Ustaz. Memberi celik akal walaupun itu hakikat sebenar tapi sering alpa. Tak apa, itulah tujuan kita. Kita sama-sama dalam kuliah, apa semua kita sama-sama saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Razif Ismail, dah pernah try deflect memang best. Alhamdulillah. Puan Azriah ni dah ada dah. Orang yang pernah cuba deflex dan juga Yasiru ni. Okey, Samsiah Juso, Halimah Nordin, masih banyak. Khairul Fahmi Idris. Siapa tengok kuliah sambil menyarap atil-katil, kita gang heaven. Memang heaven. Tiba-tiba dah merayau tapi mana kan? Mengigau lah dia kan. Amy Syamila Ustaz, jika kita menangis ada satu yang sedih dan menyakitkan tak berlaku, dan ketika menangis tersedar semua yang terjadi datang Allah. Ada kata juga dikira kadang menangis kerana Allah. Yang penting, betul kan macam ni? Saya faham maksud apa ditanyakan oleh Amy Syamila. Ni contoh kita sedih sangat. Kematian, kehilangan, ataupun kita kena buang kerja, kesusahan sangat menangis. Lepas tu, di penghujung kita nangis tu. Oh ya Allah Akbar. Aku sedih ya Allah Akbar. Baru aku ingat, aku sedar ya Allah apa yang berlaku ni semua dengan izinmu ya Allah. Kita ingat Allah walaupun di penghujung. Itu juga dikira sebagai kita menangis kerana Allah. Ingat Allah itu yang penting. Ya. Sania binti Ahmad, Alhamdulillah pagi ni clear. Terima kasih kongsian yang baik. Olin's Kitchen, terima kasih. Farisha Eliana, Farizan Nafa, NFA. Menangislah kerana yang isu dah nanti SD, betul. Azra Azmi, okey ni. Jangan lupa ya, kontak Azra Azmi ni. Azra Azmi ni insyaAllah, mudah-mudahan kita usaha sama-sama. Saya akan cuba ni. Habis kali 15 saya check dia tengok macam mana. Terima kasih banyak. Sa'di Ahdin, menangis bila melegakan. Walau bagaimanapun tangisan buaya, krokodil, tears. Saya saja nangis untuk cover story. Contoh buat salah, nangis tu tidak kena marah. Allahu Akbar. Wallahu alam, kita tak tahu. Hanya Allah maha mengetahui niat seseorang, tuan-tuan. NK Liz, Ustaz, menangis hanya kerana Allah. Didik terus hati. Masih sesama. Khairul Nizam, Lipop saja. Apa Lipop tu? Liverpool You never walk alone. Azlan Al-Fakir. Berapa harga tu? Tanya Azria Hazmi. Azria, nanti tolong mesej balik dengan Hazmi. Dia nak tahu berapa harganya. Saya pun dah habis esok pun saya tanya harga. Ya, nak cuba dulu. Ida Manja, salam Ustaz. Terima kasih banyak. Faizal Jaafar, salam Ustaz. PMJC. JC. Azria Hazmi. Ya seru sedap. Memang betul? Rasa coklat. Saya dah rasa. Kan? Subuh pagi tadi. Bulan puasa tak baik nipu. Dosa. Wang Sari, Alhamdulillah.
Assalamualaikum Ustaz, Liverpool Azam Muhammad Azmi, terima kasih banyak di atas tajaan pagi ini. Nur Syah Syahidatul Zaini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nur Syah kepada yang bertanya tentang produk kita, iaitu dari segi produk D-Flex dan juga Yaseru, minta tolong sangat Azria Azmi, tolong follow up pada yang komen ni, tolong jawab terus pada personal message mereka ya. Terima kasih banyak. Nur Syah, salam Johor Muhammad Khairan Anwar, Syah, Siti Nasirah, Ustaz punya ceramah. Allahu Akbar, mana? Ustaz ceramah selalu terjentik hati saya, nyentuh hati saya. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan halalkan ilmu ya. Ilmu ni pun bukan saya punya, Allah bagi pinjam untuk kita sebar panjangkan kepada orang yang lain, tuan-tuan. Pak Julan, Ustaz saya memang payah nak nangis tapi hati mudah tersentuh. Kadang-kadang tu menitihlah juga air mata. Alhamdulillah. Tak apa, nangis. Jangan rasa ego, jangan rasa malu. Menangislah kerana Allah. Nak order macam mana tu? Untuk Azria Hazmi ada iklankan. Azria tolong follow up dengan Cik Muhammad Razif Ismail ni. Dia pun nak order. Kita sesama untuk usahakan, untuk ringankan badan kita supaya mudah. Niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan boleh pahala. So kalau menangis masa berdoa untuk suami, untuk anak-anak, moga Allah beri taufik daya buat kami. Kadang mengundang sebab tangisan tu Allah terima ke? InsyaAllah. Kerana kita nakkan kita nakkan suami, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah beri taufik dan kita ingat Allah, menangislah. Tidak ada masalah. Semudah-mudahan Allah buka hatinya untuk menerima agama kita ni dengan baik-baik, mengamalkan agama kita dengan sebaiknya. Aduh, hayat Ustaz, lauk bergaduh dalam paut. Lauk paut bergaduh apa tak? Macam-macam disabat tanpa berbuka tu. Kan? Sak lemak cili api, sambal udang balado, kasmilang goreng, sambal, apa lagi? Gulai kuning robong, la ilaha illallah. Campur lah dengan cendawan goreng. Apa talal taufu fah soya roti john, la ilaha illallah. Pakai seremban pula yang paling popular Daud soya pula tu. Mak soya Daud. Ya bayangkanlah tu. Kan? Ni kepada peniaga-peniaga. Daud soya, jangan lupa reservekan petang ni. Dua lagi ya, dua soya. Jangan lupa. Hafsah Johan, Yaseru dan D-Flex nak juga boleh kontak. Kenapa saya jat nampak Ustaz, jat nampak lansir je? Lah apa hal? Kan? Dira, Non Nadira, Salam, Aid Azari, Salam Abang Hani Suziana Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, mak pagi. Saya pun cengang Ustaz, kadang air mata tu mudah nak keluar. Kadang tak tahu sebab apa. Hani nak cakap, Ustaz, yang tu tak payah cakap. Tapi, mana air mata mudah keluar, Alhamdulillah. Maknanya hati kita ni lembut, tuan-tuan. Murni Mukhtar, Assalamualaikum Ustaz. Selamat puasa, mak puasa. Bila semua, Khairi Beladin, terima kasih, jelas, Alhamdulillah. Putri Aziz, mungkin memudahkan. Muhammad Razif Ismail. Puan Azriah nak nombor telefon. Muhammad Razif dah tanya nak nombor telefon. Tolong jawab terus dekat Muhammad Razif. Azriah Azmi, betulkan niat. Ramli Jaafar, berapa harga tu Ustaz? Nanti Puan Azriah akan jawab kat anda semua. Saya pun tak tahu. Saya tolannya, tuan-tuan. Memang sadap lah, tuan. Rugi lah tak ambil. Kalau sadap, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kita tengok lepas minggu, tuan-tuan. Lepas 15 hari saya habiskan 15 secet. Kita tengok perkembangan dia. Apakah tiba-tiba saya lagi halus daripada apa? Daripada ruang langsir ni kan? Mana tahu? Kan? Mana tahu? Faizan Osman, Suhaidi Riza Bahari, Muhammad Hafizuddin. Kak Ros menangis sebab nak redha rahmat Allah, keampunan dari Allah. Rosnan Kusnan, Assalamualaikum. Salam Abdul Rahman Salwa. Assalamualaikum Ustaz, selamat berpuasa. Kursia Nancy dia Mahdia. Ustaz nak tanya, kalau dalam solat keluar mata batal solat ke? Tidak. Ya. Muhammad Saufi, cantik je sia. Mestilah. Saya ada special order. Special order daripada ada yang buat yang baju merah yang nampak saya pakai baju merah tu apa. Itu memang saya special delivery. Dia ada yang buat custom made tu kan. Dia hantar, alhamdulillah. Memang cantik. Kan? Zul Langat, Assalamualaikum Ustaz. Dusun Nandik, okey, alhamdulillah. Muhammad Zamri, salam Ustaz. Program kali ini ada saya akan maklumkan kepada anda semua, selepas pada kuliah subuh ini, saya akan ada satu pengumuman penting. Tuan-tuan nanti tunggu dengar dulu. Saya akan umumkan sesuatu yang penting sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini. Rasa nak nangis tengok jersey Ustaz tu, apa pasal pula? La ilallah. Alisa Ibrahim, ibadah sifat paksaan lama-kelamaan jadi kebiasaan, sebenarnya menjadi keperluan. Macam tu juga akan nangis. Mula-mula paksa, lama-lama ringan mata kita ni untuk menangis. Okey, Muhammad Razif, Puan Azriah dah jawab. Liza Aziz, Alhamdulillah kuliah subuh ni. Terima kasih Zai Ibrahim. Waalaikumsalam semua. Muhammad Razif, terima kasih Kak Syazah Ridwan. Selamat berpuasa. Noidah binti Pelira nak try produk tu. Syuk Jambu, Assalamualaikum. Never walk alone. Kamil KA, Fah Sarifah, Assalamualaikum. Salam 7 Ramadan. Alhamdulillah. Lain kali hari ni dengan
Tenang dengan kuliah pagi. InsyaAllah pagi ni kita kena semangat. Menangis kerana Allah ini akan menjadikan kita lebih lapang dada. Dia analogi dia senang tuan-tuan sekalian. Kita ambil air. Air yang satu cawan. Kita letak sesedu garam. Bila kita minum apa rasa? Masin sangat. Kalau kita kacau-kacau kita minum memang masin. Tapi kalau kita ambil sesedu garam, kita letak dalam sebaldi air yang besar lagi bekas dia. Walau kita kacau kita minum, kita akan rasa taklah masin atau mungkin tak rasa langsung kemasinannya sebab airnya banyak. Itulah juga bila hujan dugaan sampai kita menangis tapi lapangkan hati dan dada kita. Mudah-mudahan dengan lapang dada, dengan tenang hati, kita boleh menghadapi hujan dan dugaan walaupun menangis. Tapi kita ingat bahawa semuanya adalah dengan izin Allah. Dan ujian Allah kepada kita adalah disebabkan oleh Allah terlalu sayangkan kita, tuan-tuan sekalian. Yani Razak, Puan boleh hantar ke Singapura? Ni Puan Yani Razak tanya kat Puan Azriah, boleh tak hantar kat Singapura? Boleh. Nanti bagi alamat, Puan Azriah akan kirakan sekali dengan kos wang posnya sekali, insyaAllah. Kita duduk kat rumah kan takut kalau kita layan makanan, kalau kita tak diet, jadi pelampung lepas PKP besok. Pelampung, pergi lautan Port Dickson, terapung, tak payah kayak pelampung, tuan-tuan. Azai Muhammad, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi, salam Ramadan. Fariza NFA, Azam Muhammad Azmi, Noraini Ibrahim, Assalamualaikum Ustaz, satu Liza Aziz. So ada kuliah, setiap hari kita ada kuliah subuh, jangan risau. Dalam lepas tengah malam, jangan risau, kita akan umumkan. Dalam lepas, saya biasanya malam ada IG live. Malam ni insyaAllah saya IG live dengan Ajak Syirul, tak silap saya. Bukan, malam ni dengan siapa Saya tak ingat lah malam ni dengan siapa. Tapi lepas saja IG live, kebiasaannya IG live ataupun ada ceramah ke malam tu, kebiasaannya saya akan umumkan apakah tajuk kuliah subuh keesokan harinya. Jadi makna kata setiap pagi kita akan pilih tajuk yang simple-simple macam ni, menangis kerana Allah, tajuk tetapi ada kesan di dalam jiwa sanubari dan hati kita, insyaAllah. Umi Halim, Arman Primik, Sida Manja, Alhamdulillah kurun Kedah clear. Ustaz di Singapura boleh order? Boleh. Puan Ida Manja boleh. Cakap dengan Puan Azriah, tolong follow up Saniah Hanti Ahmad. InsyaAllah saya akan kekal masa PKP. Kalau ada kekuatan, kalau ada masa terluang, anda kata selepas PKP pun, kalau ada masa terluang yang mana saya tak ada kuliah yang jauh-jauh ataupun saya tidak perlu gerak awal, InsyaAllah saya akan buatkan kuliah subuh untuk anda semua, tuan-tuan. Tuan Hafizah Wong, terima kasih banyak. Sa'adi Hadin, saya dah rasa semprit dapat 3 hari lepas. So macam mana rasanya? Dah habis sebalang dalam 2 hari oleh anak saudara. Nak baik channel, tuan-tuan, sadap kan? Jadi Sa'adi Hadin dah test semprit. Ordernya special delivery ke macam mana? Nur Mizani, Nur Syazana Muhammad Yuno, menangis kerana Allah. Terima kasih Ustaz Taufik mengingatkan kita supaya dekat kepada Allah. Betul. Halim Ahmad, terima kasih. Umi James Bahari, Assalamualaikum. Muhammad Ayus, mohon diri. Ada tak apa, saya faham ada yang nak bertugas, ada juga yang nak terlibat dengan tadarus dan sebagainya. Teruskan. Azan Wahab dari Petaling Jaya, Misah Saif, Muhammad Razi, terima kasih banyak. Nick Rozak, Nick Wei, Ai Asyari, Ai Azhari. Yayasan Haji Ismail ni adalah yayasan arwah ayah saya, yang mana setakat ini sebelum ini sebenarnya dah pun digerakkan lebih kurang setahun lebih. Sebelum ni banyak membantu surau-surau di kampung mak saya, dan begitu juga membantu orang-orang yang susah di kampung. Begitu juga baru-baru ni kita ada bantu, ada beberapa sekolah yang memerlukan printer. Begitu juga kita bantu ada beberapa sekolah yang memerlukan bantuan-bantuan dari segi pemakanan, makanan, bantuan bekalan makanan untuk anak-anak yang belajar dan sebagainya. Dan begitu juga kita akan bantu, kita juga bantu orang-orang yang susah, insyaAllah untuk Ramadan dan Syawal ini, untuk mereka yang benar-benar susah, yang masuk dalam golongan asnaf pun ada, untuk bantu, mudah-mudahan mereka dipermudahkan, tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum Ustaz, sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur Alhamdulillah. Encik Wadi, menangis pula aku tengok jersey Ustaz pakai. Apa pun tu pasal kuliah pagi ni. Ustaz, kau tim MU kau? Kan? Ustaz, boleh ke gantung gambar keluarga kat rumah Dira Nur Nadira? Nak gantung gambar, kalau boleh, kalau ikut pandangan, jangan ambil gambar penuh. Ambil gambar penuh, takut menyerupai makhluk dan ada pandangan. Jadi benda ni ada macam-macam pandangan ni, tuan-tuan. Saya tak ulas kat sini lah, tuan-tuan. Bonda Diah, terima kasih Ustaz. Pagi ni sungguh bermakna. Selamat puasa hari ke-7 dari Kota Singan. Terima kasih banyak. Bonda Diah, hari-hari follow. Saya ucap terima kasih banyak atas sokongan dan dorongan. Terang saya cakap, tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti kuliah saya setiap hari ni adalah peneman saya, menjadi pembakar semangat saya untuk meneruskan usaha dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hafiz Razak, salam dari Payo Lebar, Masjid Tanah.
Paya lebar. Ingat dekat Solok Duku. Solok Duku tempat semen takro dulu. Okey. Norizan, Mas Norizan Hasan, Waalaikumsalam. Amy Sharmila, terima kasih pencerahan. Allah saya sedia hati. Alhamdulillah. Misah saya Muhammad Safwan. Khair Nurul Syafiqah Sam. Amirul Azwan dari Kuala Selangor. Syahri Abdullah, limpahan rezeki Azmir Syafizi. Muhammad Safwan, Oniyus Ummu Hazim, Nurul Syahira, Muhammad Safwan. Azhari Muhammad Yusof. Ni siapa? Muhammad Safwan. Lajuna cakap macam DJ. Boleh jadi DJ kau sini. Danish Danisha, Ramla Abu Bakar dari Andau. Ayan Muhammad, saya besok salam raya kita nangis sebab menyesal. Macam tu macam no tu. Kenapa kita menyesal? Sebab kita rasa kita buat salah. Apa yang salah? Salahnya apa? Salah di mata Allah. Mudah-mudahan kita jangan lupa ingat perkara tu. Kemudian jangan lupa kita kontak Puan Azria Mak Azmi kalau berminat dengan produk ni untuk kita penguruskan badan dan yang paling penting sihat tuan-tuan. Ada orang ambil barang produk penguruskan badan tapi barang tu tak selamat dan akhirnya benda tu tak ada kelulusan pada KKM pun. Bahaya tuan-tuan. Jadi ini ada kelulusan pada KKM. Jadi boleh kontak apa pertanyaan lanjut pun boleh tanya pada Azria Azmi. Anja Misro. Dan tak apa clear Segamat Johor ya ke? Orang lain clear ni. Azli, oh Allah nama kau. Azli dia Supian. Terima kasih ilmu pagi ni. Nampak makin sihat, tahu tak apa. Tu yang makan dubik ni. Razik Ismail, mak nangis akan rasa lega dan tenang insya-Allah. Syarizal Ahmad Zaini, Kamil K, Fitri Suamirul, Sahao, Mayazari, Muhammad Razik Ismail, Rozita Maksani, Lucky Den Purna Negeri, Alhamdulillah. Azria Muhammad Azmi terlalu indah yang menangiskan Allah berlaku adalah terbaik kita. Azria Muhammad Azmi ni juga merupakan kaunselor. Tuan-tuan, kalau kaunselor ni lagi ramai orang menangis depan dia tuan-tuan. Kimi Lorenzo. Waalaikumsalam. Saya puasa tapi gusi berdarah tak berhenti. Puasa saya sah lagi? Sah. Jangan kita tolan darah tu. Kumur buang. Selagi boleh puasa, puasa. Melainkan kalau menyebabkan contoh darah dah banyak keluar kita pitam dan dah tak larat dah. Dah tak larat nak puasa, itu tak apa. Selagi boleh puasa, puasalah. Tak ada masalah. Tapi kalau rasa tak larat nak buka puasa, benda tu dimaafkan. Dimaafkan tapi kena ganti balik ya. Sariap, siapa nak dengar kuliah tapi ngantuk, kita geng lah. Ngantuk ke Sariap? La ilah Allah. Apa kau nak ngantuk? Malam tadi tidur lembek ya? Bangun malam kat ibadah. Alhamdulillah. Tak apa. Tidur pun pahala. Ya? Hati ni ahli syukri. Terima kasih Ustaz jawab salam saya. Sesama Dayang Safiah Sulaiman. Suka dengan Ustaz cakap ilmu bukan saya punya. Pinjaman. Saya menyampaikan semua. Ya betul. Memang ya pun. Kau pandai kita bercakap, kau pandai kita menulis, kau pandai kita mengaji. Allah bagi pinjam, tapi ajar kaki orang. Kan Syazah Rizwan, saya jenis cepat meniti mata Ustaz kalau doa kepada Allah jual mata. Alhamdulillah syukur. Mana lembut hati kita. Tetapi jangan lupa niatkan menangis itu adalah kerana Allah. Aziati Azman, macam mana nak rendahkan ego Ustaz? Elak riak, ujub dan takbur. Saya ingat boleh lepas ni saya bawa tajuk riak, ujub dan takbur lah saya ingat ya. Saya buat tajuk tu lah pula nanti. Siti Fatimah, Azam Azmi, PM dia. Okey, tolong. Azam Azmi, PM saya. Okey, maknanya Azriah. Tolong tengok sikit follow up Siti Fatimah ni. Alif Najmi, boleh kau solat subuh tapi tak baca doa kunut? Boleh. Bila kita semayang, kita terlupa baca doa kunut, itu tidak menjadikan solat kita tidak sah. Itu adalah sunat, sunat muakkad yang dituntut. Kemudian katalah kita dah sujud, kita terlupa juga nak buat sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kita mintakan sungguhnya Allah Maha Suci, Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kita pun sujud sahwi. Kalau terlupa sujud sahwi, tak boleh bagi salam macam mana? Tetap sah salat kita ya. Okey. Halimat banyak sangat makan tu. Dia kata. Mazuin Zainal Abidin. Wassalam. Fitri Su Amirul. Azam Muhammad Azmi. SD bagi tips bagaimana nak nasihatkan budak-budak baru nak up ni yang gemar. Yang gemar ambil nangis sebab manusia. Macam mana? Sesio tuan-tuan. Kepada BBNU, budak-budak baru nak up kan. Budak baru nak up, kena ingat. Sungguhnya kita menangis kat atas dunia ni, kena ingat. Dunia ini adalah sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Ingat saya cakap. Contoh, pasangan, suami isteri, pasangan, girlfriend, boyfriend pun sementara. Apatah lagi, kan, boyfriend, girlfriend. Yang suami isteri pun sementara, sebab sampai masa salah seorang akan meninggal dunia. Apatah lagi, yang boyfriend, girlfriend. Kan tak tentu lagi kahwin tidak kan. Yang kedua, harta benda, kekayaan, duit sementara sampai masa habis. Kalau tak habis pun kita habis dulu, orang lain habiskan untuk kita. Yang ketiganya adalah pangkat, kedudukan, kuasa. Berapa banyak dah Allah tunjuk orang yang ada kuasa akhirnya tak ada kuasa. Akhirnya sampai masa pencen.
Kalaupun ada pangkat sampai masuk, setelah tempoh tertentu, orang lain pula duduk kedudukan itu. Mana menunjukkan apa? Jawatan itu pun sementara. Oleh yang demikian, tak salah kita menangis untuk benda-benda yang tak kekal lama. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Misha Sa'ad, Waalaikumsalam. Terima kasih. Syazwan Khalid, Najah Adam, Cik Aznah, Fizar Ara, Muka Basari, Alhamdulillah, Azhari, Ila si pari-pari, Zulkifli Hazih, hari ini menangis di hati arwah abah meninggalkan kami 6 tahun dahulu, 7 Ramadan 1435, sekarang dah 1441 Hijrah. Al-Fatihah. Sesamalah kita doakan ayahanda kepada, ni ayahanda Wang ni, Cik Zulkifli. Ayahanda Wang yang merupakan sahabat baik saya, juga mentor saya di dalam bidang pengurusan keuangan, insya-Allah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan ayahanda kepada ayahanda Zulkifli Hazih ini diletakkan di kalangan orang-orang beriman dan bertakwa hendaknya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan. Ernie Adam, Assalamualaikum Ustaz. Kita dari Singapura nak tanya, setelah kita habis solat tarawih dan solat witir, tiba-tiba kita nangis terlalu sedih sangat. Kenapa ya Ustaz? Ada macam-macam sebab. Tapi mudah-mudahan biarlah hati kita menangis kerana mengenangkan dosa kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-terusan bertaubat, terus-terusan istiqamah dalam kehidupan kita, agar kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Para B, saya pernah terjatuh hati dengan seorang lelaki kerana agamanya. Tapi akhirnya saya tinggalkan dia kerana Allah. Masa itu saya sangat sedih dan asyik menangis sebab terpaksa tinggalkan dia. Tapi akhirnya saya tetap gembira kerana saya buat kerana Allah. InsyaAllah, apabila kita meninggalkan dia kerana Allah, jangan salah kita bimbang dan ragu. Wahai Farah B, ketahuilah sesungguhnya Allah menguji kita. Dan Allah janjikan sesuatu yang lebih baik untuk kita. InsyaAllah, saya doakan. Rosliza Mat Nasir, selamat berpuasa. Kunoyati is watching. Thank you. Saniah binti Ahmad, saat kadang masa zikir pun boleh keluar mata. Eloklah tu. Alhamdulillah, syukur puasa yang baik. Mila Syarif, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Singapura. Alhamdulillah, daripada Singapura. Cinta Lestari, Ustaz, kalau banyak kali menguap dalam salat dan pegang tutup mulut, batal ke salat. Tetapi pergerakan dalam salat, contohnya bila kita Allah, kita nak nguap ni, tahan lah. Tapi kalau tangan ni tak perlu pun, menguap tu tahan ni. Tak tahulah kalau orang tu tak boleh, dia automatik menganga kan. Tahan kalau boleh. Kita kalau nak garu pun slow je ni kan. Macam tu, perlahan je gerak. Sebab tertib, sebab kita yakin kita menghadap Allah Ta'ala. Ingat tu. Tak payahlah banyak pergerakan, tutup mulut tak boleh masalah. Menguap je lah, tapi macam tu lah, buat muka maintain macam tu kan. Cuba kan. Andai Badariah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahrul Ibnu Safi, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam mana kita nak tegur adik kita sikap melawan? Macam mana supaya dia dengar cakap kita? Sesungguhnya, satu perkara yang kita boleh ubah, perangai boleh ubah, tapi sikap tak boleh ubah. Untuk sikap, doalah banyak-banyak. Banyakkah berbincang dengan adik, banyak berbual secara face to face, berbual dengan dia. Ni akak nak cakap sikit nak, ada benda nak bincang. Ataupun kalau adik lelaki ni, adik lelaki perempuan ke, Syahrul juga kan, ni nak bincang, abang nak bincang sikit ni. Macam ni lah, abang tengok kau ni kan, masa ke semasa abang tengok perangai kau tu makin parah ni. Abang bukan apa, abang fikir abang ambil berat sebab kau ni adik abang. Kalau orang lain abang tak kisah. Nampak? Cakap elok, kena sotok je budak ni kena. Nak pula BBNU kan, budak baru nak up. Hafsah Johan, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih juga Azhar Putri Aziz. Bagaimana untuk sayang Allah lebih dari manusia? Mohon Ustaz bagi pencerahan. Kamil KA, Ustaz, buat Telegram channel SSD untuk kumpul nak tengok ceramah-ceramah Ustaz. Oh ya ke? Hafsah Johan, Nur Haitibullah, insyaAllah Ustaz, amin. Hanifah Sulaiman, Aid tiba-tiba tak ada suara Ustaz. Apa pasal? Apa masalah lain?
Ya Allah, rezekikanlah aku ni Razak ni agar dapat jumpa dengan Ustaz Syamsul dengan mari ramai lemak berkrim ni keringat dan susu ke apa? Kan? Batalkan salat, tiba-tiba keluar angin senawa sampai berbunyi, tak ada. Kita senawa. Kan? Macam mana kan? Tengah semayang kan dalam apa tak batal. Tapi sesaja yang batal. Samsul Arif Syakurasu. Assalamualaikum Ustaz. Kadang tu dalam tangisan kita bagi keinginan pada orang lain. Sabarlah. Tak apalah. Itu tang orang lain gomah tu lantak dia lah. Yang penting niat kita kerana Allah. Dan Rasulullah Arif hujan ni Allah sebab hujan dari sebab Allah sayang kita betul. Malik Izwa, Muhammad Fakur Rozi, Musain Yusuf nangis bila ustaz-ustaz doa untuk kami semua lah. Kita doakan yang baik-baik. Semua orang yang ikut kuliah pun baik-baik. Saya ingat ketika saya tuan-tuan ingat tak ketika Datuk Ismail Kamus, penceramah yang hebat, guru yang hebat, kan, pendakwah yang hebat kan. Saya ketika dia dimasukkan ke dalam ke hospital di IJN, saya pergi ziarah beliau. Masa saya ziarah tu ramai lah nak ziarah dia. Alhamdulillah saya dapat peluang masuk jumpa dia. Dua pesanan saya, dia pesan pada saya. Pertama, Samsul, dia kata, Samsul, pertamanya sabar banyak-banyak atas segala ujian dan dugaan Allah bagi. Itu yang pertama dia cakap dengan saya. Dalam pada dia tak sihat tu, dia duduk kat katil tu, dia cakap dengan saya, Samsul, sabar banyak. Yang kedua dia kata, orang yang dengar kuliah ni semua orang baik-baik. Jadi doakan yang baik-baik. Itu dia cakap. Jadi mana tuan-tuan dan puan yang dengar kuliah ni semua orang baik-baik insya-Allah. Jadi saya doakan yang baik-baik je untuk kita semua. Mudahan hari ni pun baik-baik je. Sampai semua. Sampai bila tuan-tuan. Mudah-mudahan. Nurul Aizan maka nak puasa Ustaz menangis kepada Allah jadi ringan bebanan dan redha dengan cabaran hidup. Memang benar Siraj Muni. Ustaz sahur apa? Saya sahur pagi tadi sambal udang. Sambal udang. Lepas tu sayur. Sayur kubis. Sayur apa tadi? Sayur campur dengan tahu. Apa? Tahu jepun. Lepas tu kita sahur apa lagi tadi ya? Sahur ni lah ya seru ni. Terbaik. Ya seru. Rasa Milo. Lepas tu kurma lah. Macam biasa lah. Buah kurma, buah tamat. Ikut sunnah Nabi. Kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Janganlah sebut Podison dah 2 bulan tak balik kampung. Siapa suruh? Kan? Mari sebelum PKP dia balik. Tak apalah. Dah lepas PKP dia balik lah. Saya pun nyobot PD. Bukan dah dapat PPD pun tak pek. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Moga sihat Khaizan Khairan, Mizlia Os, Azlina Burhan. Tajuk pagi ni baik. Siapa yang terlewat beli ulang balik Kak Ros Sabur dan sangat berharga. Fairuz Minum Sabri semalam merah angin putih memang betul. Samsul Arif Syakurasu Kalsum kan Ustaz. Selamat pagi dari Singapura. Musana Yusuf bila selalu cakap memang mudah menangis kerana Allah memang betul. Fadiana Azhar Ustaz yang tengok muka mak dia masih tidur tu tengok Kaabah boleh jadi syurga akhirat juga tak? InsyaAllah kita mandang muka mak kita. InsyaAllah muka kita tengok dapat pahala. 4 muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah kita dapat pahala. Kalau mak ayah kita dah tak ada, ziarah kubur dia. Kedua tengok muka suami, tengok muka isteri. Yang pastinya suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok muka laki orang pula kan? Begitu juga ketiga tengok Quran dapat pahala. Tengok dapat pahala. Tengok dan baca lagi dapat pahala. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham dan buat lagi besar pahala. Dan ni compare tengok Kaabah dapat pahala. Kalau kita tengok TV nampak kan orang pada kat Kaabah dah tak ramai orang dengan bawa korek semayang tu kan. Kita tengok pun dapat pahala. Dan apatah lagi kalau kita pergi ke sana. Apatah lagi tengok pergi dan beribadah di sana. Lagi besar pahala tuan-tuan Shima Wahab dengan Ustaz Camah kurang Hindu nak lip pilah Hindu wan dan ni lah orang ada wan. Macam mana saya wan saya dua dah tak ada tuan-tuan. Sedih kan. Tapi tak apalah. Wan saya semua sporting. Wan semua saya wan yang paling saya sayang. Wan Asyah Gimin, Wan Fatimah Saleh, Wan TKK. Satu TKK, satu Sungai Buloh, Simpang Durian yang Simpang Durian Jelembu. Kan. Mudah-mudahan Allah meletakkan mereka di kalangan orang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sa'diyahdin saya arrange collection semprit kat Syekh Rasa. Okey, alhamdulillah. Sa'diyahdin, Amirul Mokhtar, Azari, Ifat Sharifah. Pas sahur tadi terangan lagu raya. La ilaha illallah pula terangan lagu raya. Bawah hari ke berapa poso. La ilaha illallah. Sahailah. Siapa pula masang lagu raya tu je. Tak ada kojo betul kan. Harus macam mana? Saja si kali hitam ni Ustaz. Biasa Ustaz cakap Nagari please. Nagari tadi tu. Ustaz Johan Mila Rozi Imai. Masih Ustaz Siraj Muni Ustaz bila nak lang USB Ustaz lah. InsyaAllah
Kita dah ada tarikhnya. Tunggu sedikit masa lagi kita akan buat pengumuman. Cuma tinggal lagi kita nak finalizekan siapakah lagi yang akan bersama dengan saya, Ustaz Aslim Bollywood, Ustaz Abdullah Khairi dan Dr. Zarif, insyaAllah. Siapakah lagi yang akan bersama dengan kami? Tunggu. Mak Sirah Ishak dari Papa Sabah, lain clear, cantik, baju masihnya Muhammad Nur Hakimi. Kalau lepas PKP ada lagi tak kuliah live macam ni? InsyaAllah, macam saya sebut tadi, kalau lepas PKP, kalau ada kuliah-kuliah saya, contohnya saya ada ceramah tu, mungkin tak memerlukan saya keluar awal, saya akan buat kuliah subuh. Okey? InsyaAllah. Sufian Ain Ustaz dari Masjid Tanah Melaka. Aisyah Mak Zain, Assalamualaikum salam. Umi Dibah, macam mana kalau suami dalam baca solat tak betul dan makmum ada isteri dan anak saja, bolehkah perempuan sebagai makmum menegur bacaan suami dalam solat? Sebab tak pasti bila perempuan suara batal ke solat. Anak je boleh tegur dan kita dekat sebagai isteri dekat belakang. Dekat belakang tak apa, dengar je, tapi sembahyang kita sah. Cuma imam sajalah. Kita dah cuba kan, kita dah cuba nak ikut imam. Tapi imam dari masa ke semasa kenalah perbetulkan bacaan kita, belajar daripada masa ke semasa. Rosliza Ahmad Nasir Milah, masih Ustaz tu tajuk menyentuh hati. Siti Nasirah, Ustaz bila nak buat live 4 penjuru? InsyaAllah, tunggu. Saya dah sebut dah tadi. Zam Muhammad Aris Idris, jazakallah khairan kasira. Terima kasih banyak Muhammad Fakhrul Razi. Ustaz, banyak pada robot transformers bersimpan pada display. Yelah, dia robot aja kot kan, robot aja kan. Dia bukan orang, dia tak menyerupai manusia pun. Aisyah Muhammad Ali, Ustaz Ali Muhammad Sindu Diri, masih Ustaz dalam diberi sama Anwar Sidik Batu, Pengkalan Batu, Nora Hamid. Terima kasih banyak. Besah Jaafar. Semoga memudahkan. Mudah-mudahan Mak Anizam, Mak Muiz. Daripada Kuantan, Amilah Nur Azizah. Terima kasih banyak. Zalilah Sarudin Sisli. Assalamualaikum Ustaz. Semak jetak Ustaz pagi ni. Semak jetak maknanya semak betul lah Dungun Ganu beres lain clear. Maslina Daib, Nurliana Johari, Khairul Amri mentakap. Saya last pergi mentakap, pergi ceramah di Camp Batu 5 mentakap. Alhamdulillah meriah masa tu. Terima kasih orang mentakap yang datang ramai-ramai masa tu. Nas Nazar di Kuala Johor, Syed Daus, Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Azlan Azuri Azmi, Siraj Munir. Saya boleh nak live macam ni insyaAllah. Siraj Munir tak lama lagi insyaAllah. My Vimun, Cik Bu Abah, Azam Azmi. Sekali lagi iklan, pastikan follow up dengan mereka semua. Rosali Aris, Hanifah Sulaiman, Fitri Suamirul, Nur Bizani, Roziah Saidi ada juga daripada Bukit Damar. Terima kasih banyak. Anu Mizam Steady Liverpool JC, Rosalia Aris, Nur Hamizatul Natrah, Zaitun Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz jual apa tu baru masuk? Nanti ulang balik. Yang ni adalah makanan tambahan, produk makanan kesihatan. Makanan kesihatan yang mana Deflex dan Yaseru khas untuk membuang toksin-toksin dalam badan kita dan insyaAllah boleh membantu menguruskan badan. Saya baru hari pertama ambil. Terima kasih Puan Azra Azmi atas tajaan ini untuk kuliah subuh pada pagi ni. Terima kasih banyak. Tapi tuan-tuan jangan salah sangka pula. Ingat, habis kalau tak ada penaja tak ada kuliah subuh? Tak ada tuan-tuan. Kalau tak ada penaja pun kita kuliah subuh juga. Tapi setakat ni kita tengah susun. Sebab banyak produk-produk dah sampai untuk minta dipromosikan ketika kuliah subuh. Tuan-tuan Najah Hadam pada Puan Musainah, alhamdulillah produk dah sampai. InsyaAllah saya akan buat pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Siti Nurbaya Arifin, Nurmala Osman, sedekah kepada untuk ibu, ayah dan anak saya. Al-Fatihah kepada ibu, ayah dan Puan Nurmala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga ditujukan kepada orang tua, abang-abang, anak-anak, iaitu kepada Puan Noliza Arifin. Aidit, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, sehat Enrin, Allah napa bukan Chelsea, Ustaz tapek dah. Suraya Omar tu, subhanallah, alhamdulillah dari Singapura. Nurzi Zakaria, Waalaikumsalam. Nur Asmah Saidin, Rosalina Atan, masih banyak. Azati Azman. Apa beza perangai dengan sikap? Sikap ada satu benda yang tertanam dalam diri. Perangai ni yang kita buat, tiba-tiba perangai macam ni, tiba perangai macam ni. Tapi sikap tu ada benda yang satu set yang dah ada, yang menyebabkan pembawa kepada perangai itu tadi. Itu sebabnya perangai boleh ubah, tetapi sikap susah. Setuju buat channel Telegram. Okey, Zabahari. Ini Adam, terima kasih atas penyaksian Ustaz. Sesama Merabisi Anwar Abdul Rahab. Assalamualaikum Ustaz. Nak tegur solat dia salah rakaat. Okey. Madana Cik Mustafa, Muhammad Razif Ismail, Cik Nur. Tetapi kita ni dekat dalam solat sunat tarawih, solat sunat tarawih. Andai kata kita solat, kemudian kita terlupa ataupun apa, kita tak perlu habiskan bacaan itu kalau kita terlupa. Jangan kena cari balik, tak payah. Kita terus saja. Dan makmum tak perlu nak subhanallah pun sebab dia adalah salat sunat. Okey. Macam mana nak lembutkan seorang? Doakan banyak dan kemudian ajaklah dia kepada kebaikan. InsyaAllah boleh lembutkan nanti.
Karina Sulung, salam Ramadan, masih perkongsian. Assalamualaikum Ustaz ni Sarah Syarir. Batal tak solat kalau nak mengganggu sama jemaah dengan suami dan saya kalih dia semasa nak sujud? Tak apa, tolak seseluruhnya tu terus sujud, tak ada masalah. Nur Hayati Abdullah, Nik Rozak, Nik Wei, Salbiah binti Yusof, Rosalia cakap Kedah kau Ustaz. Sikit lah. Aisyah Mamakli, Faizuli, Ismail Cengkerik Hindu. Cengkerik Hindu. Assalamualaikum. Jadi agak-agaknya bila lah datangnya Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini? Dia tanya Ustaz je, jangan kecam. Tak kecam. Tapi apa yang Nabi beritahu? Carilah pada 10 malam terakhir pada malam yang ganjil. Jadi tak sah panding-panding kepala 10 malam terakhir kita ibadah sesungguh. Paling tidak kalau malam benar pun at least jaga tarawih kita. Setiap malam tu mudah-mudahan kalau ada salah satu malam tu adalah malam Lailatul Qadar, kita boleh manfaatnya kerana Lailatul Qadar itu dikira daripada bermula selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Okey. Faizal Samsudin nak tanya kalau selalu bagi hadiah kat tudung shawl kat kawan perempuan, niat harap dapat hiburkan hati kawan dalam masa sama dapat pahala gak. Tapi kalau si penerima tu pakai tudung pemberian saya dengan tak berapa sempurna, adakah saya share dosa tu? Mau pencerahan. Kita hadiahkan dia tentang cara dia pakai tu letak dia lah kan. Kita bagi tudung dengan niat dia tu tutup aurat kan, mungkinlah niat tutup aurat kerana Allah nak gembirakan hati orang, tak ada masalah. Tetapi kalau dia salah pakai tu, dia lah tanggung, dia yang pakai macam tu kan. Kita bagi contoh lah, paling mudah nak bagi faham. Kita bagi kopiah so pakai kat kepala, dah pakai kat kaki, takkan nak salah kita orang kan. Poning tak poning orang. Semua solat ada orang bagi salam apa belum buat kan, dulit lah dia bagi salam. Kita semayang kan. So kalau kita berhikap waktu solat sah tak sah kita, maksud dia seduh. Hikap tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Aku pula dah terseduh kan. Izzah Zahri, 3 orang bila orang lain gambar ambil kesempatan ambil macam mana tu panggil orang kan. Jangan layan semua sampai bila tak selesai kan. Faridah Halili kelakar lah dengan start cakap orang tahun macam mana kan. Cuba Kelantan apa boleh ni. Bapanya buat gapo. Kan. Okey, kelakar dekat Kelantan. Kan. Asyaf Ali Abu Ustaz kat Kedah tu. Alah saja ya. Kan? Hati korang mula orang gambar ambil kesempatan manusia. Mak Usu. Assalamualaikum Ustaz, sihat selalu insya-Allah. Ustaz, malam IG ku apa? Nanti saya nak tengok balik jadual saya. Nanti saya maklumkan. Jadi semua saya akan maklumkan dalam page dalam Facebook saya. Hati ni Alia cakap, pantaklah kau Faizal. Dah dia lah nak tudung. Kau bagilah kat dia. Kau jangan hiburkan perempuan kat topik kau. Ramai yang ikut Hafsah Joan, amin. Bagi alamat kat Faizal tu. Azriah Mazmi free post. Azriah Mazmi dah umumkan siapa yang nak ni barang ni iaitu Yaseru dan juga Deflex ni, dia akan bagi dia gembira ni ramai dia akan bagi free postage dan juga free gift. So tanyalah siapa yang follow pada hari ni dengan syarat kena order time ni. Maksudnya dalam hari ni juga order dengan Puan Azriah. Kasih habis produk dia. Kasmani. Amin. Fitri Su Amirul kelihatan lemak berkrim lah hari ni. Yo lah sebab putih berkrim lah semua Kulai Fonia, mengasih mudah-mudahan berakhirnya corona. Wa Suhaimi Amboi 4 tu. Kan. Jamilah Bandar, Assalamualaikum. Baru buka lah Ustaz, tak apa nanti ulang balik. Sarung Wardah lambut tak balik lagi. Dan orang Minang Ustaz, alhamdulillah. Hanifah Sulaiman Nudi masih ilmunya insya-Allah. Saya pun sama dalam lama tak baliknya. Tahun ni rasa tak kayu kau Ustaz. Cuba komen sikit. Rasa-rasa saya susah nak cakap. Ni semua kuasa Allah. Tapi kita jangan putus asa rahmat Allah. Doa je banyak-banyak. Walaupun ada beberapa jabat mufti dan juga jawatan kuasa agama di setiap negeri-negeri telah buat pengumuman bagaimanakah caranya bersolat Aidilfitri di rumah dan bagaimana caranya tanpa khutbah dan juga dengan khutbah. Itu jangan mematahkan semangat kita kan, jangan patah semangat kita. Mudah-mudahan adalah kebaikannya, ada hikmahnya. Apa pun juga yang berlaku, doakan yang terbaik tuan-tuan Rizal Mahani, Assalamualaikum Ustaz, work for home sambil dengan kuliah, alhamdulillah. Namila Yaakob, Safina Asfina, Yazid Zaman Ramli, Syarizal Ahmad Zaini, selalu dalam live Ustaz. Semua tajuk diberikan dari itu kerana usaha dakwah Ustaz, kerana you'll never walk alone dalam dakwah sama menjalani bahasa insya-Allah. Klik channel Mi Aku Kanaza Jelebu Azri Muhammad Azmi ni. Muhammad Adha Mak Bashar, Assalamualaikum. Steady wari lawa baju di Tanggadik insya-Allah. Insya-Allah. Norman Manap, salam Ustaz, Tanah Merah Kelantan, line clear. Assalamualaikum. Tak sabar nak tunggu Ustaz Fairul bergabung. Musana esok masih Ustaz sama Muhammad Razi Ismail. Merabisi Anwar, Beliau Masjid Sungai Selisik, jangan tunggu lepas PKP. Fariza Nafa, macam mana nak tajuk kuliah Ustaz? Boleh personal message. Nanti PA saya akan uruskan, selaraskan.
Berapa harga produk tu Ustaz? Nanti tanya Puan Azriah. Puan Azriah tolong follow up dengan Puan Aisyah Muhammad Ali ni. Tanya harga produk Jawhar bin Maidin. Semoga murah rezeki. Masih banyak Aisyah Muhammad Ali. Pop, ye. Saya nego. Saya nengok kuliah Ustaz di Freda Jongko 3 Waleh. Bandar Tun Razak Jongko Pahang. Alhamdulillah. Kita masa tarik semalam Ninja Van datang bagi salam. Nak kena berhenti salat ke? Ninja Van? Apa mana Ninja Van ni? Maknanya ada orang apa? Ninja Van ni ada orang hantar barang ke apa? Kan? Mayang lah, habiskan solat kita tuan-tuan ya. Muhammad Fakur Rozi, Ustaz macam mana nak pak khusyuk dalam solat? Bagi tips sikit, kadang tinggal ayam mitik kucing. Apa takut buat? Teringat ayam mitik kucing, tak apalah. Kita khusyuk lah. Khusyuk ni, apa maksud khusyuk? Khusyuk ni bukan mana tak sadar diri tau. Kita ingat itik, ingat ayam, tapi ingat ke Allah tu lagi kuat daripada itik ayam tu. Tu penting. Ya. Hasrul Iqbal, salam Ustaz. Kau lupa rakaat berapa time tarawih kena sujud sawi? Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Ni solat sunat saja. Mariana Cik Musafar, Ustaz, macam mana yang bagi nasihat kat kawan jadi orang ketiga? Pesan lah kat dia. Janganlah kau jadi orang ketiga. Elok-elok lah. Kan? Jaga diri baik-baik. Kan? Banyak lagi benda baik. Boleh baik pun benda-benda tak sekarang. Macam cakap tu kan. Tak payahlah cakap Kelantan tu warna bunyi kan. Bukan buruk, bunyi siam. Raja Zahar, Raja Fatihah. Salam Ustaz, macam mana nak hadap ujian dengan orang tua bila sikap mereka benar menjadi sabaran? Jangan selalu marah orang lain dan menyakiti hati anak-anak dan saudara semua. Kita hanya manusia biasa Ustaz, saya buntu dan tak mau jadi anak derhaka. Layanlah ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya. Walau apa pun yang mereka lakukan, mereka adalah ibu bapa kita. Jangan sakitkan hati mereka. Cubalah bertenang dan bersabar. Cuba absorb. Mungkin mak kita jadi begitu ada sebab di dalam kisah lampaunya ketika dia dibesarkan dan sebagainya. Begitu juga ayah kita ada orang kata peristiwa-peristiwa yang pahit yang melalui kehidupan yang menyebabkan dia bersikap sedemikian. Oleh demikian, layanlah mak ayah kita sebaik-baiknya. Cuba absorb. Sampai masanya insya-Allah mudah-mudahan saya doakan. Mudah-mudahan ibu dan bapa kepada Raja Azhar, Raja Fatihah akan kuat semangat dan mereka juga akan berubah menjadi orang yang disayangi dan dikasihi dan menjadi orang yang diharapkan berada di sekitar keluarga dalam keadaan yang menyenangkan, penyejuk mata, penyejuk hati dan sebagainya. Amin. Azria Azmi, kongsi rezeki. Siapa nak jadi dealer pun boleh. Barang baik tuan. Azria Burhan. Tapi insya-Allah nanti kita tengok. Manalah tahu makin lama makin slim nak saya kuliah kan. Mana tahu. Azam Azmi, Muhammad Razi Ismail, Juliana Satta, salam Ustaz boleh tadarus dalam grup WhatsApp. Itu share muka surat macam saya cakap, tadarus mesti bacaan bersemak. Kalau baca kita hanya membahagikan dia baca-baca, itu bukan tadarus. Itu hanya sekadar membaca sahaja. Dapat pahala membaca. Ustaz tak pernah tinggal kuliah subuh Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Dia boleh dapat free. Kalau produk tu nak try, tanyalah. Kalau nak free, saya tak boleh. Saya dah pack barang saya akan cuba sampai habis. Jadi tuan-tuan tanyalah Puan Azriah Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sihat selalu. Alhamdulillah. Sihat saja. Zuhal Amira Zukiri. Terima kasih. Hana Talib. Anak nyusu badan boleh konsum tak produk tu? Puan Azriah, tolong tanya sikit. Saya rasa tak ada masalah. Sebab dia tak ada pun chemical yang berbahaya. Semua tak ada. Jadi boleh kot. Cantik je Ustaz. Bukan Ustaz peminat Bayern Munich ke? Betul makluan Hibri Syarhabil. Di Liga Spanyol saya minat Real Madrid. Saya minat Barcelona. Di Liga Jerman saya minat Bayern Munich. Kebetulan mak saudara saya Julia Rais ada duduk di Heidelberg, Germany, yang mana ketika dia balik saya pesan pertama jersey Bayern Munich dan jersey Jerman adalah merupakan tim favorite national team saya Germany. Dan untuk di Liga English Premier League saya arwah abah saya, adik-beradik saya semua Liverpool. Habis selesai jawab soalan peminat pun kena jawab kan. Jenua Raja Malik Riznan, PKP jemput Ustaz pergi suara kami, insya-Allah. Kalau nak kontak boleh kontak PA saya, insya-Allah nanti saya berikan. Boleh personal message dekat Facebook pun boleh. Nanti kita akan bagi maklumat. Najah Adam, insya-Allah. Cik Bu Abuh, Ustaz saya nak tanya, tahun lepas saya tinggal usaha solat tarawih di masjid lebih kurang adalah 10 orang, ada sub 3 yang campur di belakang. Masa tengah sujud kami di 10 kali ingatkan bila Ustaz tu cakap amin, kami pun naiklah. Tapi amin tu panjang punya Ustaz duduk dan baca tahiyat. Jadi macam mana saya dan yang lain bingunglah. Tapi kebanyakannya semua terus melangkah ke belakang. Tapi patut dia sambung balik. Ada tak sambung balik. Apakah Ustaz boleh bagi ajaran kami Ustaz masuk solat tu Ustaz jadi imam? Ustaz jadi imam tu dia amin panjang sikit. Jadi kami pun naiklah. Mungkin ada lagi. Boleh kami tahu lagi cara. Ustaz, apa salah amin kau bangun pula? Dan amin tu dia doa ke macam mana? Saya tak faham sangat ni soalan ni.
Kami 10 belakang ingatkan bila ustaz tu cakap amin, kami pun naik lah. Tapi amin tu panjang punya ustaz duduk dan baca tahiyat. Macam mana lah amin baca tahiyat pula. Siapa yang baca pun confused. Tak apalah, nanti cuba personal message kat saya, susun baik elok-elok ayat tu. Nanti saya cuba jawab ya. Ustaz, macam mana orang susah nak nangis sebab dulu dah selalu nangis. Tak apa. Nangis juga. Sebab nangis kerana Allah. Saya beritahu nangis ni insurans. Nanti ulang balik kuliah ni. Saya dah beritahu ya. Hana Talib 4 bulan. Zuzana 4. Abdul Sattar, thank you Ustaz jawab soalan saya. Saya Doliza Arifin. Azmi hubungi saya untuk produk dulu. Nak produk dulu tu. Azam Mamaan. Ni Azmi dah jawab. Sebaik-baiknya kalau anak umur 6 bulan baru ambil. Kalau yang baru jangan, takut perut tak kuat lagi kot. Baby tak kuat lagi. Sama langan Dan Hashim Talib Saribdul. Nombor sana kalau seorang keadaan takut dan tak khusyuk macam mana ya? Cari juga khusyuk. Carilah juga perasaan kita tu. Hati kita ni ingat Allah banyak-banyak. Hana Talib, Faizal Samsudin, Lisa Ibrahim. Nanti tempat tahu Ustaz support tim mana? Ni 9 lah, mana lagi? Lagi orang tanya lagi. Kalah lah, tapi ni 9 lah tuan-tuan. Dulu untuk tuan-tuan, arwah abah saya dulu ketika tim Negeri 9 dulu waktu jurulatihnya MK Ratu, saya ingat lagi pemain port dia Jose Irati, Jusiro dan sebagainya. Arwah abah saya seringkali dijemput untuk membacakan doa sebelum tim Negeri 9 masuk ke Padang. Jadi saya pun dapatlah masuk tengok bola kat Stadium Baru yang main. Alhamdulillah. Dulu-dulu kenangan dulu masa arwah abah saya masih ada, ya Allah. Jadi ni Azam Azmi pun kongsikan tentang function Yosiru ni. Memang sedap, saya dah rasa dah. Sebab dia ada perasa matcha choc flavor yang ada rasa coklat. Memang kita tak muak lah minum. Memang sedap. InsyaAllah. Tengoklah kesan dia nanti. Dr. Jamil, sama-sama. Terima kasih kata ilmu pagi ni. Saya sekadar kongsikan untuk sekarang. Jadi, untuk kesimpulan pada hari ini, adalah kita, Bapak sekalian, janganlah bersedih kerana dunia ini tidak layak. Janganlah kita bersedih kerana dunia ini tidak layak untuk ditangisi. Dalam satu hadis sebagai penutup, andai dunia ini, Nabi kata apa? Andai dunia ini berharga harta hanya sebesar kepak nyamuk sekalipun, pasti akan diharamkan walau setitik air kepada orang-orang kafir. Tetapi kerana dunia ini tiada nilainya, maka Allah memberikan kepada orang kafir dan orang berdosa tanpa batasan. Itu sebabnya mereka dapat banyak. Pedulikanlah tuan-tuan. Dunia ni tak ada apa pun. Hanya untuk diperhatikan. Dan kalau kita nak ambil dunia pun Nabi pesan, ambillah sekadaran untuk bekalan untuk akhirat nanti. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih. Pertama, terima kasih banyak kepada pengumuman. Okey. Sebentar saja lagi tuan-tuan sekalian. Okay, ingat sebentar saja lagi saya akan membuat satu video untuk promosikan tentang forum zakat yang akan kita laksanakan esok, iaitu 1 Mei. 1 Mei kita akan buat pada jam lebih kurang 9 pagi. Kita buat forum 9 pagi bersama dengan Ustaz Zaharim Kusini, iaitu pegawai di Perbadanan Baitul Mal Negeri 9. Jadi saya dengan dia akan berforum. Jadi bila saya keluarkan nanti dekat dalam Facebook saya, IG saya, tuan-tuan dan puan yang ada persoalan tentang zakat, tolong masukkan dalam komen tu. Soalan-soalan saja. Tak payah nak good ke, tak payah nak some handsome lah, tak payah. Tolong tulis soalan-soalan berkaitan dengan zakat, apa isu bermain dalam fikiran kita. InsyaAllah saya dengan Ustaz Zaharim akan cuba ulas dan jawab persoalan-persoalan kita zakat tu. Saya cuba ambil pada ketika saya akan salin, saya akan ambil sesuatu, saya akan sharekan kepada semua. Ya. Jadi tolong sangat. Jadi kejap lagi saya akan naikkan poster tu, tolong tanya di situ. Tanyakan di ruang komen di situ. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Paling kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kepada siapa yang ingin orderlah Puan Aziah Azmi ni, iaitu barang Deflex dan juga Yasiru. Terima kasih kerana menaja kuliah subuh pada pagi ni. Siapa yang nak iklankan produk dia juga boleh contact melalui personal message di dalam Facebook ini atau melalui Instagram pun boleh, tidak ada masalah. Begitu juga kepada siapa yang ingin menyumbang kepada dana Yayasan Haji Ismail, bolehlah memberi sumbangan kepada akaun Bank Islam yang tertera di hadapan anda semua. Jadi itu saja. Tak kisahlah, RM10 pun tak apa tuan-tuan. Untuk kebajikan kita buat RM10 pun tak apa. RM10, RM15 bagi. Jadi itu saja daripada saya. Semuanya yang baik terdatang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.